Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada yang tahu melainkan Allah. Jadi ini Allah mahu bila kita baca Quran, kita ada yakin ni. Bila kita baca Quran ni, kita baca dengan yakin ada dalam hati, tiada yang tahu melainkan Allah. Sebab itu di surah-surah penting dalam Quran tu, Allah mulakan dengan ayat macam Alif Lam Mim, ayat ayat Qaf. Ini semua ayat yang orang tak tahu makna, yang tahunya Allah je. Jadi Allah letakkan dia di awal ayat surah tu supaya orang ingatlah bahawa tidak ada yang tahu melainkan Allah. Bukan ingat je, Allah mahu ada. Yakin tu ke tahap yang Allah mahu tidak ada yang tahu melainkan Allah. Jadi mereka yang baca Quran ni dengan yakin ni, iaitu dia ada takwa, tiada yang tahu melainkan Allah. Ketahuan Allah akan bagi dia faham Quran, dan Allah akan bagi dia taufik untuk amal perintah-perintah Allah yang dalam surah tu. Kenapa surah tu dimulakan dengan ayat yang orang semua tak faham tentang Allah? Kerana perintah-perintah yang dalam surah tu perintah-perintah penting yang sangat perlu orang Islam amalkan, faham dan amalkan. Jadi orang Islam hari ini dia baca Quran dengan tak ada takwa, hanya dia belajar baca Quran itu saja. Lepas tu naik sikit, belajar dengan tajwid, dengan apa ni, apa orang kata, dengan taranum. Jadi itu tak membuatkan dia dapat yakin. Dia boleh baca Quran, dia boleh baca Quran dengan taranum, dia boleh masuk pertandingan Quran, itu saja. Dia boleh baca Quran depan orang mati, mak dia boleh baca Yasin kat kubur Quran. Itu je boleh. Hari ni orang baca Quran masa nak kahwin, khatam Quran yang ada buat lagi lah, setengah tak ada lagi dah. Lagi satu dia orang baca Quran masa depan jenazah. Itu orang baca, bukan dia baca. Jadi banyak orang hantar anak-anak dia hafiz Quran supaya dia dapat anak. Waktu dia mati tu, keliling itu anak-anak baca Quran, baca semua Quran. Anak dia hafiz semua, 5-6 hafiz semua baca full Quran. Kira baguslah. Lepas tu baca Yasin kat kubur lagi, bukan Yasin je, Quran. So tujuan dia orang hantar, antaranya anak-anak tu jadi hafiz supaya dapat baca Quran di keliling jenazah dia orang. Dan waktu kubur, waktu hari raya, pergi raya. Sekarang ni Covid, kita tak boleh dapat pergi kubur. Tidak kita pergi kubur mak bapak kita. Ada orang habis bawa Yasin, kan? Umumnya lah, hafiz tak payah bawa Yasin, dia sendiri boleh baca. Jadi itu je. Namun hafiz tu ke, yang tak hafiz ke, semuanya tak dapat faham Quran tu dan tak dapat amal.
Jadi apa yang mereka faham itulah mereka amal, yang bukan Quran. Jadi banyak amalan-amalan yang bukan perintah Allah, kan, dijadikan perintah lah. Ini bila satu orang meninggal setengah di kampung masih ada lagi, 3 hari. Ada 7 hari. Macam di Padang Sumatera tu, saya punya kawan, kakak dia meninggal 7 hari. Lepas tu ke berapa hari lagi dah. Lepas tu ke 100 hari. Jadi ramai orang kampung tu datang baca Yasin. Dia pun pergi kubur doa Yasin. 3 hari, 7 hari baca Yasin. Itulah. Jadi hari ni anak yang tak belajar baca Quran tak bolehlah baca Yasin. Jadi mak bapak yang anak-anak dia tak tahu baca Quran, tak adalah nak baca keliling dia. Jadi diorang naik malu lah. Di antara sebab diorang belajar baca Quran, supaya bila mak ayah mati boleh baca Yasin. Jadi Quran ni hanya untuk itulah. Hari ni orang Islam langsung tak ingat, kita diperintah bukan untuk baca je. Kita untuk baca, faham dan amal. Itu tak ada. Faham dan amal tu tak ada. Quran untuk dibaca. Jadi perintah Quran tu untuk dibaca. Sedangkan Allah turunkan Quran tu untuk diamal. Bukan dibaca saja. Tentulah orang yang tak baca Quran tentulah tak bagus daripada orang yang baca. Tapi tentulah maksud sebenarnya bukan baca, untuk amal. Untuk amal manusia kena faham. Sebab kalau kita amal tak faham, dia jadi amal tak betul. Jadi hari ini dia baca Quran, dia tak faham, dia faham yang dia faham, bukan faham yang betul, dia pun amal tak betul. Jadi dia mula buat tafsir dia lah. Macam satu orang dia kahwin 10 orang perempuan, sebab dia tafsir ayat tu. Kahwin kamu kahwin 2, 3 atau 4. Jadi kalau kamu tak adil, tak boleh adil, kahwin 1. Jadi 1 campur 2 campur 3 campur 4 jadi 10. Itulah dia buat tafsir. Boleh pula kahwin 10. Sedangkan Allah tak benarkan kita. Jadi kahwin banyak ni dia jadi perintah pula. Mana perintah? Dia berdosa kan. Dan macam-macam lagi lah dia orang tafsir. Sendiri punya tafsir. Dia tak boleh sendiri punya tafsir. Kita kena baca dengan orang yang boleh tafsir. Orang yang boleh tafsir ni orang yang boleh faham Quran dan amal Quran. Orang yang tak boleh amal Quran, tak boleh faham Quran, tak boleh tafsir Quran. Orang yang faham betul. Jadi untuk kita dapat betul, faham betul nak amal Quran, kita kena bukan ada beriman beramal saleh tahap rendahnya. Mesti iman yang sangat-sangat tinggi untuk Allah bagi kita faham, dan untuk Allah bagi kita amal, dan untuk Allah bagi kita tafsir. Jadi sebab itulah di dunia ni tak ada orang yang tafsir. Dalam dunia Islam ni sejak Nabi yang tafsir yang orang hari ni sebutlah, tafsir Ibn Katsir 10 buku. Itu pun bahasa Arab dan dia dah diterjemah bahasa Melayu. Jadi kurun ke berapa tu? Ada orang Islam lain buat tafsir yang berwibawa punya tafsir. Syiah je buat tafsir, tak apa tafsir dia. Jadi yang itu selalu orang sebut tafsir Ibn Katsir. Tapi it is not widely read. Orang Islam tidak baca dia. Sebenarnya semua orang Islam sebenarnya, bukan orang yang tak aja, kena faham dan kena amal. Sebab itu dia kena baca tafsir hari-hari, bukan baca Quran je. Baca Quran yang ada tafsir dibuat oleh orang yang faham Quran yang betul
dan amal Quran. Kalau dia sendiri tak amal Quran, kan, saya malah nak cakap kan, lepas tu dia tafsir Quran, tentulah Quran yang ditafsirnya tetap betul. Walaupun dia boleh tafsir Quran, tapi bukan betulnya. Berdosa adalah. Dan dia yang buat tafsir yang salah, orang amal, orang tu berdosa, dia pun berdosa. Begitu juga macam orang bagi ceramah tak betul, orang amal apa dia cakap, orang tu berdosa, dia pun berdosa lah. Jadi sebenarnya bukannya semua orang berceramah ni dapat kebaikan. Semua yang adakan majlis ilmu kat masjid tu, yang pasti dia akan dapat pahala. Orang apa tu, kita punya ustaz yang baru meninggal ni apa, Ismail Kamal, dia sakit-sakit pun mengajar. Orang tanya dia, kenapa mengajar? Saya dah tua, nak mati, jadi saya kena buat amal baik sebanyaknya. Antaranya mengajar. Tapi tak semestinya dia akan dapat baik. Kalau yang dia ajar oleh Ismail Kamal tu baik, bagus, dia akan dapat pahala dengan niat yang betul lah, untuk sukakan Allah. Tapi kalau dia tak mengajar benda betul, ataupun dia mengajar dengan niat nak dapat duit, tentu dia tak dapat kebaikan. Nah, tapi kalau dia niat, dia mengajar betul, niat dia nak dapat duit, orang yang amal yang betul tu, dia dapat kebaikan. Tapi ustaz tak dapat kebaikan, sebab ustaz mengajar untuk dapat duit. Jadi kalau tak dapat duit pun, kalau apa yang dia ajar salah, ustaz dapat dosa. Orang yang amal pun dapat dosa. Sebab itu ulama ni, kalau dia buruk, tak amal apa ilmu yang dia dinamakan oleh Nabi orang paling buruk. Ulama, orang yang tahu agama lah, bukan ulama. Ulama mesti amal agamanya dan mesti faham agama. Jadi hari ini yang dipanggil ulama tapi tak faham agama. Jadi orang yang tak faham agama dan tak amal agama, tak amal Quran, tak boleh tafsir Quran. Quran tu, perintah besar sekali dalam Quran tu ialah buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada Allah. Quran tu diturunkan kepada nabi-nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengajar dia sebahagian besarnya bagaimana nak ajak orang kepada Allah. Sebab itu dalam Quran tu dicerita kisah-kisah Nabi dulu yang mengajak orang kepada Allah, untuk jadi pelajaran lah kepada Nabi yang mengajak orang kepada Allah. Allah bagi tahu kepada Nabi, kau sabarlah. Orang terdahulu dari kamu ini semua dicaci, dimarah, semua contoh tu untuk mengajak orang yang buat usaha dakwah. Jadi satu orang ulama panggil, dia tak buat kerja dakwah, dia tak batu buat tafsir aja. Dia tak buat kerja dakwah macam Nabi SAW. Dia tak pergi jumpa orang bukan Islam, ajak ucap kalimah, dia tak pergi kepada orang. Dia berceramah je, itu ceramah tak boleh. Dia kena buat macam Nabi, cara Nabi, untuk sukakan Allah dan tak boleh ambil duit. Di lorong-lorong, di jalan-jalan, jumpa semua orang. Kita bukan pilih-pilih. Kalau pilih-pilih, dia bukan cara Nabi. Ada orang pendakwah, dia glamour lah, dakwah sana, dakwah situ, bagi hadiah, bagi makanan. Dekat COVID ni macam-macam dia hantar. Tapi dia tak pergi setiap orang, dia pergi pilih-pilih orang. Dia tak, kerja Nabi, dia tak boleh pilih-pilih orang. Dia tak khususi, dia umumi. Sebab Nabi-Nabi dihantar untuk jumpa semua hamba Allah. Mereka bukan sendiri nak buat, dihantar oleh Allah. Dia ada tugas. Dan dia ditanggungjawab nak ajak semua orang, bukan pilih-pilih orang. Jadi buat kerja dakwah dengan pilih-pilih orang ni, khususigas ni, walaupun dia mudah, tapi dia bukan cara para Nabi buat usaha.
Kadang-kadang mereka tengok ini orang sesuai tak? Saya tak sesuai. Macam mana boleh tak sesuai pula? Oh awak, kita nak jumpa doktor, mesti doktor pergi. Ada macam tu, kalau saya bukan doktor, saya mengapa, saya tak bolehlah buat dakwah. Maknanya. Sebab itu dakwah tu bukan nak jumpa doktor aja. Dia kerja umumi, satu lorong tu, semua rumah tak boleh tinggal. Yang kita suka ke, yang kita tak suka, baru kita dapat kualiti. Kalau orang kita jumpa suka je, mana ada orang yang marah kita. Kalau tak ada orang marah kita, mana nak dapat harga diri tu keluar dari diri. Kita ni semua ada harga diri. Kita semua rasa kita bagus, ada besar. Siapa yang tak suka dimuliakan? Tak ada. Macam Rasidi ni, apa pun tak ada, kan? Sama dia tak ada kedudukan, dia pelajaran rendah, batu badan pun kurus, lawa pun tidak. Lepas tu, tapi dia masih nak dimuliakan juga. Cuba kata orang marah dia, kan? Nak dia terima. Jadi sebab apa dia marah? Sebab dia harga diri dia tinggi. Jadi untuk mengeluarkan harga diri dari hati, kita kena jumpa orang marah kita. Orang tak suka kita, orang tak suka kerja dakwah. Kalau suka orang kerja dakwah je, Masya Allah kita jumpa dia. Lepas tu dia keluarkan air, dia keluarkan kuih, kita makan. Lepas tu kita pilih lagi rumah yang mana macam itu juga. Masya Allah, keluarkan air, kuih. Macam itu mana nak keluar harga diri tu? Kita panggil riak. Rasa bagus tu macam mana nak keluar? Dia hanya keluar, Allah nak bagi ubat bila kita jumpa orang marah kita, orang tengking kita. Mana boleh ditengking kan? Kalau orang tengking kita, kita boleh tengking dia balik, harga diri tak hilang. Macam Rasidi, harga diri dia tak hilang. Sebab apa? Bila orang marah dia, bukan marah dia, marah orang lain pun dalam jemaah dia tu, dia pun marah tu. Jadi kita kalau nak harga diri, rasa diri besar ni hilang, kita mesti kena marah dan duduk diam. Lagi bagus, buat baik kat dia. Terima kasih Pak Kecik, kita minta maaf. Terus baik lagi dengan Pak Cik tu. Diam, maaf Pak Cik, kami mengganggu. Lepas tu pergi. Tak ada marah. Baru rasa diri besar tu hilang. Apabila yang marah kita tu pula, yang baru kita orang besar, macam saya profesor, doktor, penafsir Quran, tiba-tiba yang orang apa pun tak tahu, dan dia pendatang pula parti. Lepas tu dia orang memar pula. Orang memar. Apa mau? Marah saya. Apa datang-datang mau. Dia orang tak berani lah. Banyak biasanya boleh tengok kitab ni, tapi orang yang Melayu lah, macam Sufian, marah kita. Dia dah lah tak lulus universiti, kerja pun rendah, jual aiskrim. Lepas tu marah kita. Itu memang membuat kita punya tu hilang lah. Saya tak ada apa-apa. Kita kata saya tak ada apa-apa. Kita boleh tak marah dia bila kita kata saya tak ada apa-apa. Tapi perasaan tu Rasidi tak mau dapat. Saya tak ada apa-apa tu. Kalau tanya apa ni, Bapa Hanzalah Azdi, kita kena rasa tak ada apa-apa. Saya memang rasa tak ada apa-apa. Itu cakap je kat mulut. Tapi sebenar diri ada, harga diri. Ini yang susah mau keluar. Dan bila dia tak keluar, kalimah tak boleh masuk kan. Untuk kalimah masuk, harga diri, rasa besar tu mesti keluar. Untuk itu kita kena buat gas cara Nabi-Nabi yang Allah ajar, iaitu umumi. Kita jumpa semua orang yang suka dengan yang paling baik sekali yang tak suka kita lah. Jadi bila Allah bagi satu rumah tu orang tak suka,
Nah, kita dah tahu dah. Ini sebenarnya Allah bagi untuk ubat saya yang banyak rasa dia bagus. Jadi kalau kita buat macam ni, maka harga diri rasa bagus tu akan keluar. Jadi yang ini paling susah nak keluar juga, paling susah. Jadi kerja tempatan yang kalau orang tak nak buat, kan, dia nak keluar je tempat orang lain, dia takkan dapat lah ni. Sebab apa? Orang yang marah dia ni orang tempat dia je. Lebih-lebih lagi dia tahu dah kita. Sebelum kita buat usaha dakwah ni dah tahu. Kita memang jahat. Jahat pada dia lagi. Semayang tak ada, apa tak ada. Kepit perempuan sana, kepit perempuan sini. Tiba-tiba tengok berjubah. Lepas tu pergi pula dakwah dia. Sebab itu ada orang, saya tak boleh, tak mampu saya buat dakwah tempat saya. Kat orang tu itu sebenarnya dia tak mau ubat. Kita untuk ubat kita punya hati ni, kita kena melalui, kita kena buat kerja tempatan. Di tempatan yang orang kenal kita. Di Kuala Lumpur ni tak berapa juga. Sebab banyak orang tak kenal kita, kita pun tak kenal orang. Tapi kalau kita tinggal di kampung, di mana kita lahir dulu, dan orang semua kenal kita, siapa kita sebenarnya. Kalau kita orang baik daripada kecil, tak apalah juga. Katakanlah kita memang hantu dulu, tiba-tiba nak buat kerja dakwah, kat dia lagi baik pada kita, dia pergi masjid semayang, kita nak ajak dia buat kerja dakwah, apa dia cakap? Kau ni pergilah kat budak-budak tu, jangan pergi kat saya dah pergi semayang. Kau siapa? Dia kata, dah. Kita pun diam aja. Itu yang diam. Kalau macam Rasidi, dia tak mau harga diri dia keluar, kau bawa. Marah dia balik. Tak boleh. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itu kerja tempatan ni sangat berat. Saya dulu masa balik dari Australia, saya buat gas di kampung saya tu. Saya pergi semua rumah-rumah. Saya tak apalah buat tu sebab orang kampung semua tahu saya orang baik. Saya daripada dulu lagi tak pernah. Saya duduk kampung ni sampai darjah 6. Lepas darjah 6 saya pergi Sedar di Tanjung Malim. Jadi dia orang tak apa kenal saya lah. Saya pun budak tak jahat, budak pandai, budak bijak. Itu pun dia orang cakap belakang saya. Nasuha tu nak mengajar orang pandai. Mak dia cakap apa? Mengajar itik berenang. Dia cakap dekat bapak saya. Bapak saya sampai kat saya lah. Nasuha tu nak pergi jumpa orang, ajar orang dah tahu. Macam mengajar itik berenang. Itulah dia cakap. Jadi saya pergi gas rumah ke rumah dekat kampung tu. Tak ada orang lah datang. Itu gas pertama. Ajak dia pergi masjid je, bukan macam sekarang punya. Jadi lepas tu tak ada orang yang nak datang. Maklumlah, saya pun orang kampung tak pernah. Jadi saya nak kena bayan kan. Saya seorang je bayan kat masjid. Tak ada orang depan. Jadi ada budak-budak dia tengok apa hal. Dia bayan tengok tak ada orang. Macam mana perasaan dia rasa? Budak-budak tu mesti hairan. Kenapa pakcik ni? Walaupun macam itu punya gas, saya ada juga orang keluar 3 hari dengan saya. Ada 2-3 orang. Pergi Masjid India, bawa saya punya alat masak tu. Mak saya, mak saya cakap, jangan bawa nanti orang semua tahu kau kau jadi macam apa yang bawa apa ni, bawa alat masak kan. Jadi saya kena ikut jalan belakang pula nak pergi bus stop. Saya tak ikut jalan depan, jalan belakang. Mak saya marah. Lepas tu pergi Masjid India pula, budak yang ikut saya tu ada 2 orang lah. Saya tak ingat lagi 2 orang ke 3. Hilang pula barang dia kat Masjid India. Dia ada simpan barang dia hilang. Alamak, saya bilang habislah ada cerita semualah kat kampung tu. Nasuha ajak orang ke Masjid India, semua hilang. Dia tak datang lagi dah. Jadi saya tak lama buat usaha. Lepas tu saya pindah. Sebab apa? Nak kerja kat Kuala Lumpur, saya tak boleh duduk rumah. Kampung saya dekat Sungai Chua tu.
20 km nak naik bas hari-hari mana. Jadi saya tinggal dekat Ampang. Saya kerja di dekat Jalan Dangwagi. Baru saya bawa gas ke Ampang. Tapi di Ampang tu tak tempat saya. Tak apalah, saya ingat orang tak kenal saya. Jadi sebenarnya yang paling baik lah untuk merawat harga diri ni, orang dulu memang terkenal tak baik. Sana kepit, sana tu semayang pun tidak, tiba-tiba kan orang kata kau tengok muka kau dulu, bau aja. Macam Rasidi nak buat gas tempat dia. Orang semua tahu kan siapa dia. Kau ada buat tak? Sebab itu dia tak ada buat. Buat kampung. Sari lah. Sari tak gas pertama je. Gas pertama je tempat dia. Tak, maksudnya masa tu kau buat satu hari je. Cuba yang macam ini. Jadi yang satu hari itu je. Yang ini hari-hari tu kena buat. Jadi seperti masa Nabi Musa, Allah suruh dia pergi dakwah Fir'aun. Dia tahu, Fir'aun ni tahu dia. Berat betul dia nak pergi. Jadi dia dah lah bapak dia dulu, Fir'aun tu. Fir'aun tu bukan siapa, bapa angkat dia lah. Dia dipelihara di istana. Makan, minum semua dengan Fir'aun, dengan ni. Jadi Fir'aun memang tahu dia, dan dia ada bunuh orang, kan? Jadi dia kata, wahai Allah, saya takut pergi jumpa dia. Nanti dia akan penjarakan saya sebab saya ada kes dengan dia. Allah kata jangan takut, kau pergi. Dia berat lah. Musa AS begitu berat dia nak pergi buat kerja tempatan tu. Di kalangan orang yang dia tahu, dia minta dengan Allah, aku tak pandai cakap. Waktu dia kecil tu dia ada Quran nak tengok dia ni budak bijak ke budak bodoh. Bagi dia pilih bara api atau makanan. Jadi dia mula nak ambil makanan, malaikat tepis tangan dia suruh ambil bara api. Dia masuk kat mulut dia dah panas. Itu dia gagap jadinya. Jadi dia minta ke Allah. Sebenarnya Harun tak perlu. Dia boleh pergi seorang. Walaupun Allah SWT reluctant, tak berapa sedia nak bagi, tapi Allah kabul juga. Kabulkan Harun tu, suruh bantu dia jadi Nabi juga. Berdua pergi Allah SWT, perintah dia. Mula perintah dia seorang je. Jadi buat kerja tempatan ni lah yang berat. Dan dia adalah ubat tau. Begitulah pergi perang pula. Pergi perang, jihad lah, bukan perang ni. Itu tinggalkan cinta dunia terus. Cinta bini, cinta anak, cinta kerja, itu hilang. Bila kita diperintah untuk pergi perang di jalan Allah lah, bukan perang macam sekarang. Perang di jalan Allah kerana orang yang kita ajak kepada Allah tu, dia sudah mau perang kita. Kita tak mau perang kat dia. Dia serang kita. Kerana itu ada perintah untuk perang dengan dia. Bukan kita start perang. Start perang tak boleh. Tak ada perintah kita untuk start perang orang. Selagi dia tak memerangi kita, kita tak boleh perintah dia. Kita kena buat cara yang baik. Tapi bila kita dah mula diserang oleh dia, maka waktu itu ada perintah untuk kita bertahan kan. Jadi semua peperangan yang Nabi buat itu perangan tu lah. Bukan dia serang mana-mana. Orang nak serang dia. Dia pergi ke Tabuk tu sebab Rom ada kat situ, nak datang sana. Jadi biasanya dekat Madinah, dekat-dekat situ aja. Rom suruh datang, tentera Rom. Datang ke Tabuk kawasan tu. Jadi bila dia dengar ramai sangat nak keluar, dia pun macam undur. Saya tak apa sedih. Lepas tu ulama' dia bagi tahu, jangan lawan Nabi-Nabi ni. Kita tunggu dia meninggal dulu. Kalau kita lawan dia, kita mesti kalah. Dia dah bagi tahu dah. Jangan sekali-kali lawan Nabi-Nabi. Kalau kita lawan, pasti kita akan kalah. Jadi dia mundur lah. Dia orang Kristian kan, Nasrani.
Bila Nabi meninggal je diorang tahu, start. Diorang semua keliling Mekah, Madinah. Semua diorang, tentera Rom semua, ratus ribu, bersiap sedia nak menyerang Madinah. Jahat. Tapi Nabi bukan jahat, dia memang tak suka lah. Jadi Nabi SAW dah tahu ni, dan dah buat tentera nak menyerang tu, nak melawan Rom, bukan menyerang, nak melawan Rom yang nak menyerang mereka tu. Sikit je 3,000 dalam tu ada ketuanya anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Dan Omar ada dalam tu. Jadi makmum ikut dia. Pemuda je, muda. Allah nak ajar kamu kena taat Amir walau dia muda pada kamu. Kalau dia dilantik lah, apa lagi macam saya tua ni, nak pun tak boleh taat macam Rashidi. Tak boleh. Jadi bila dia orang tu, bila tentera yang dihantar oleh Nabi, lepas tu Nabi meninggal, belum sempat keluar lagi. Dia orang kata, kita tangguhlah dia pergi. Nabi meninggal, kata Umar, tak payah pergilah kan. Apa kata, tak boleh. Apa yang Nabi putus, aku tak akan terus pergi. Hanya satu je aku minta kepada dia, boleh tak Umar ni kau bagi kat aku, tinggalkan dia supaya aku nak mesyuarat. Itu Zaid benarkanlah. Tadi tentera tu pergi perang, tapi dengan taktik yang siang malam dia berjalan. Dalam banyak kumpulan lah. Dia buat banyak kumpulan, pecah-pecah, banyak jalan. Jadi dia punya perisik dia, perang Rom tu, cuba tengok semua. Sana ada tapak, situ ada tapak kuda dia orang, sini, ramai dia orang berjalan. Padahal sikit aja. Tapi kerana dia orang pecah banyak kumpulan dan semua berjalan siang malam, kan? Jadi nampak macam banyak. Dia orang semua berbaru, kita semua tangguh. Itu tak jadi perang tu. Dia orang nak takut, Allah tak ketakutan. Jadi bila perang ni datang dan kita kena pergi perang ni kerana kita dah buat kerja dakwah. Kalau tak buat kerja dakwah, perang aja macam sekarang ni, itu bukan perang untuk mengajak manusia berdakwah, perang untuk lawan orang yang ambil tanah kita, ataupun kita nak ambil tanah orang. Macam itu tak dapat, hilang cinta bini, cinta tak dapat. Yang perang macam sahabat tu, baru cinta diri, cinta bukan diri, cinta isteri, cinta kerja, semua hilang. Cinta diri ni tadi, harga diri, kerja tempatan. Jadi dua-dua kerja ni mau buat, tak boleh. Kalau kita buat kerja keluar je, kerja tempatan tak buat, macam mana kita nak buat kerja dekat tempat orang, kerja tempatan pun tak buat. Jadi kena dua-dua kerja. Hari ni diorang sebenarnya jemaah tabligh, dia tak buat kerja dakwah lagi. Jadi diorang semua tak buat gap pertama, gap kedua tempat orang, lepas tu keluar 3 hari, lepas tu 40 hari, 4 bulan. Jadi kat sana mana buat gap pertama, gap kedua pula, hari-hari gas. Jadi diorang sebenarnya tak buat usaha yang betul. Jadi kita kena hari-hari buat gas di tempatan kita, pergi jumpa setiap orang, suka atau tak suka, bukan Islam atau Islam. Korban kita punya keinginan nak rasa besar ni dengan jumpa orang yang marah kita, bukan kita nak jumpa dia. Bila kita jumpa rumah ke rumah, pasti kita akan jumpa orang yang tak suka kita, takkan jumpa orang suka je. Itu cara yang betul. Lepas tu kita kena keluar. Kalau kita kena keluar, kerana bila kita keluar, kita diserang, dibunuh, baru syahid lah. Bila kita diserang, baru kita boleh serang dia balik. Macam tu memang hilang lah cinta bini. Bini semua aku mau ceraikan sekarang. Kata Abdullah bin Rawaha, waktu dia Amir yang pertama dah meninggal, Amir yang kedua meninggal, yang ketiga dia, dia makan tu, anak saudara dia kata kau 2 hari 3 hari dah tak makan dia makan, dengar cup dia buang, tak ada masa. Jadi dia kata, kalau wahai
Abdullah, dia penyair. Kalau kerana cinta bini, dia nak pergi perang, aku sekarang ceraikan dia. Tapi Yazid tak mau cerai bini. Masa tu pun Yazid tak cerai bini, takut. Kalau aku pergi, aku tak boleh balik jumpa bini. Tak boleh balik. Mari bagi kita balik, jangan perang. Siapa nak pergi perang? Sebab itu orang munafikin tu, orang Badui yang munafik tu, dia tak nak pergi Hudaybiyah sama Nabi. Alasan dia bagi, kita ada urusan kerja dan keluarga. Jadi sebab apa mereka? Sebab sebenarnya kata Allah itu bukan alasan dia. Alasan sebenar dia takut mati. Jadi bila mati ni hilang semua dunia tuan. Jadi hilang semua cinta dunia. Yang mana tak dapat dengan buat kerja tempatan. Jadi bila mungkin harga diri hilang, tapi dunia tak hilang. Kerja, cinta bini, anak tak hilang, macam mana kalimah tak nak masuk? Sebab itu dua-dua kerja mau buat. Biar hati kosong semua dari semua cinta. Macam kat sini pun sekarang ni kita jumpa semua orang. Dulu mungkin ada orang marah kita, tapi sekarang dah lama sangat buat dakwah ni. Dia orang dah fed up. Dia orang kata lantak lah dia orang. Aku tak nak marah dia orang lagi. Aku dah marah 10 kali dah. Dia orang tetap datang juga. Jadi dia orang tak nak. Jadi the best way dia kata kita tutup rumah pintu je, jangan buka. Jadi yang sekarang buat kerja tempatan tak boleh dapat juga tu. Tapi tak boleh buat apa lah. Kan? Maksudnya Allah SWT akan buat cara lain lah, macam mana nak keluarkan harga diri tu daripada kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah kerja melalui mana Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan segala cinta pada harga diri, keluarkan cinta bini, anak. Dan bila kita cakap dan buat dakwah, ajak manusia supaya mengucapkan kalimah ni atau mengingatkan orang Islam tentang kalimah ni, dan ajak dia buat kerja, tak menerima, Allah masukkan kalimah tu. Sebab hati tu tak ada semua cinta, kalimah tu masuk ke dasar dia. Menjulang. Bila dasar dia masuk, macam akar yang dalam, sunjang. Naiknya apa? Pokok yang tinggi. Maksudnya naiklah amal yang bagus, rendang, tinggi, kuat, teguh. Angin lalu pun tak goyang. Sungai bawah dia lalu pun dia tak gerak. Tapi kalau akar tu tak masuk ke dalam, tak boleh nak masuk. Dunia banyak, diri harga tak hilang, bini, anak, cinta, mana nak masuk akal tu. Jadi yang naiknya shrub aja. Apa shrub? Tanaman-tanaman yang melata. Tak ada naik ke langitnya. Tanaman yang melata ni ragut aja hilang lah. Jadi ini tuan kalau tak faham lagi contoh ni dan tak mau korban lagi, tak boleh nak buat apa lah. Semua dah tahu, buat tak nak, mana nak datang? Saya tahu tak mau buat. Jadi insyaAllah